الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكرنا مع الهدى وسبح طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah Ta'ala kita dapat teruskan lagi kuliah pada pagi ini, yang mana kita akan sambung kembali pengajian tafsir kita pada minggu lepas, masih lagi di dalam surah Asy-Syamsi, yang mana kita akan masuk kepada ayat seterusnya, ayat 10. Betul 10. Oh, 10 kita berhenti kepada ayat 9 hari itu kan. Tengok ayat yang ke 10. Ambil ayat 9 dulu. Ambil ayat 9 sebab ayat 9 ni dia jawab daripada Allah bersumpah yang lepas. Allah bersumpah dengan wasyamsi wadduhaha, Allah bersumpah dengan waktu duha, wal qamari idza talaha, Allah bersumpah dengan bulan, wan nahari idza jallaha, Allah bersumpah dengan cahaya siang, wal laili idza yaghshaha, Allah bersumpah dengan waktu malam. Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi, Allah bersumpah dengan diri kita. Semua tu jawab dia ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Situ jawab dia bagi segala-gala sumpah tadi. Baik, kita sambung sikit. Baiklah, kita akan baca sedikit untuk ambil keberkatan daripada surah ini. Kita terus kepada ambil ayat yang ke-9, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم
عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung balik pengajian kita dalam surah Asy-Syamsi, sambung pada ayat yang ke-9. Habis sikit ayat ke-9. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Jadi man dengung, dan nun betul mendengar za. Jadi qad aflaha man zakkaha. Apa kata Allah? Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih, yakni dengan iman dan amal kebajikan. Jadi Allah Ta'ala kata apa dia? Sesungguhnya telah kemenangan dah, telah berjayalah, telah beruntunglah. Bagi siapa? Bagi mereka yang menyucikan ia mereka. Maksudnya suci diri mereka tu daripada dosa. Dosa mana? Dosa besar, iaitu dosa kufur dan diiringi dengan maksiat. Jadi Allah Ta'ala dikiti beri satu janji yang mana orang ni akhirat esok dialah orang yang beruntung dan dia akan mendapat kemenangan. Siapa dia? Orang yang suci hati dia daripada dosa. Maksudnya dia sucikan diri dia daripada kesilapan dalam hidup ni, bersih diri dia daripada melakukan dosa kekufuran, syirik ataupun maksiat-maksiat yang lain. Ini Allah sebut dalam Quran. Maka pada ayat yang ke-10 Allah Ta'ala kata wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Jadi di sini Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala kata wa qad khaba man dassa, sesungguhnya telah rugilah. Allah nak tanya tadi orang berjaya bersihkan diri dia daripada dosa. Ayat ni pula Allah Ta'ala kata sebaliknya, sesungguhnya telah rugilah mereka yang sengaja belumurkan diri mereka dengan maksiat, dengan kejahatan. Orang ni orang rugi. Tadi Allah Ta'ala kata berjayalah, beruntunglah orang yang bersih diri dia daripada dosa. Mari ayat ni pula, sungguh rugilah orang yang belumur diri dia dengan dosa, kejahatan, maksiat yang dibuat. Belumur ni qad khaba man dassaha. Dasa ni maksud kita beri nombor. Kita beri nombor. Kalau orang Patah Timur mari panggil comor. Comor ni sapu lah. Ambil minyak ubat tu sakit lutut nak mari kuliah, lepas balik kuliah sakit lutut mengepek sakit lutut. Suruh anak urut, suami urut ambil ubat tu. Orang Patah Timur bagi comor. Maksud sapu. Dasar ni ayat Quran kata wa qaba man dassaha. Dasar ni maksudnya beri lomo, beri sapu. Tu. Jadi Tuhan menggunakan bahasa di sini, rugilah orang yang melumurkan diri mereka tu dengan maksiat. Ibarat kita sengaja ambil air dalam longkang ni hok kotor tu, ambil bagi nomor tubuh kita. Tu maksud dasar. Itu maksud dasar yang kata dalam Quran ni, sengaja beri nomor benda yang kotor pada tubuh kita. Ibarat ambil benda hok dalam longkang tu, hok kotor-kotor tu, ambil biar nomor, biar bagi cemar tubuh kita. Itu maksud dasar. Dalam bahasa Malaysia berlumur ada huruf ra. Kalau kita urut ar, berlumur. Tu. Kalau bahasa Kedah, ada orang Kedah sini? Ada. Biasa Kedah, bahasa Kedah urut ra tukar dengan ain. Berlumur jadi berlumur.
Asalnya tidur. Nah, jadi gitu. Asalnya mengajar. Dia jadi gitu. Nah, ayat. Nah, itu bahasa Kedah lah. Itu bahasa Kedah. Nah, tu ikan bakar. Dia jadi dia bagi terang kat belakang tu nah. Dia nak mendengar kat belakang. Kalau Melaka pula ada orang Melaka. Ada. Ra tu tukar kepada waw. Tu contohnya ikan bakau. Nah, ayam di atas pagau. Nah, tu. Ada pun bahasa Kelantan dia buat tu ra tu. Ikan bakar, ayam atas pagar. Nah, tidur. Nah, tu. Hilang habis ya huruf ra tu. Ini bahasa dah seronok kita dulu bahasa masing-masing nah. Jadi sengaja dasar beri belomo dengan dosa orang ni orang rugi. Nah, maksudnya orang yang rugi ni antara cirinya kata ulama tafsir iaitu hidupnya tidak bertaubat kepada Allah. Yang pertama dia tidak bertaubat, yang kedua tidak mengerjakan amal ibadah. Ini orang rugi. Dan kemudian dia belomo diri dia dengan maksiat dan kejahatan. Maka dengan maksud orang ini adalah orang yang tidak beriman lah. Maksud orang belomo dengan maksiat ni orang yang tidak beriman, dia tidak taubat, maka akhirat esok dia ni orang rugi. Nah, tetapi ada setengah juga ahli dunia, yang mana ahli dunia ni kalau Allah Ta'ala sayang kepada dia, Allah Ta'ala tak akan lepas dia macam tu saja. Nah, kalau Allah sayang, Allah Ta'ala uji dia dulu dengan maksiat, uji dengan dosa, uji dengan derhaka dulu. Tetapi akhir-akhir nak mati tu Allah Ta'ala pun beri taufik hidayah kepada dia. Dekat-dekat nak mati dia pun balik taubat kepada Allah, dia pun menyesal, dia taubat, dia beramal, lepas tu dia pun mati dalam keadaan suci daripada dosa. Nah, walaupun bagaimanapun tempat biasa tilikan Allah Ta'ala innama a'malu bil khawatir, tempat hanya segala pekerjaan semua tu akan kembali kepada kesudahannya. Tengok kesudahan kita tu apa. Nak tengok tempat kita ni berjaya ke akhirat, tengok kesudahan kita. Yang tengok awal. Ada setengah orang tu awal dia baik, tapi akhir-akhir nak mati tu na'udzubillah celaka pula. Ada setengah orang tu awalnya jahat, tapi nak mati tu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ni banyak berlaku. Sebab tu innama amalu bil khawatir. Kita tengok tu pada sudut akhir tu. Akhir kematian kita tu bentuk macam mana. Itu tempat kita nak tuju. Pada awal ni semua boleh kata saya beriman, saya bertakwa. Kita tak tahu lagi esok kita jadi macam mana, tak tahu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Batu doa ni selalu kenamah. Ya Allah, ya Tuhanku yang sentiasa membolak-balikkan hati kita. Hari ni beriman, hari ni baik, hari ni semayang, hari ni soleh. Esok belum tentu lagi. Boleh jadi esok derhaka, esok maksiat, esok hina. Kita tak tahu. Sebab tu minta selalu Allah Ta'ala sabir qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetaplah diri kita dengan iman. Nak jadi apa lepas ni tetap dengan iman sampai mati. Itu kita mahu. Sebab benda ni, walaupun peringkat awal kadang-kadang kita nampak dia ni kufur, dia ni jahat, dia ni ganah, tetapi sebelum dia tutup riwayat dia menyesal, dia taubat, mati dalam keadaan taubat, dikira mati husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Yang ni kita mahu. Kalau nak mati dalam keadaan baik, maka kita kena sentiasa jaga-jaga diri kita, jangan buat kesilapan. Dalam hidup ni satu je, jangan buat silap. Tapi kita tak akan lagi daripada kesilapan. Pasal kita ni cap ayam, cap ayam, ikan sarding lah kita ni. Tak lagi daripada silap, tak kira lah kesilapan kecil atau besar. Tapi walaupun bagaimana usaha perbaiki diri supaya riwayat kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Biasanya orang tanda mati husnul khatimah ni kita boleh perasan. Lepas ambil wuduk tiba-tiba jatuh mati duduk tengah semayang, duduk semua sujud duduk tengah sujud, orang tepuk-tepuk, tak bangun-bangun tu, tengok rebah mati insya-Allah dah. Tengok duduk tawaf tu di Kaabah, duduk tengah ihram dan sebagainya mati dah. Berapa ramai macam ni. Tu mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ni kena minta selalu dengan Allah.
dan minta dengan Allah. Tu. Lepas tu, sebab itulah kita kena buat sesuatu amalan sentiasa berjaga-jaga. Kita tak tahu kita boleh mati dalam pelbagai jenis keadaan dan tempat. Tak tahu kelakuan mati kita macam mana. Tapi biasanya Allah Ta'ala akan matikan kita mengikut kebiasaan pekerjaan kita buat. Kalau kita jenis orang yang suka main buaya, biasa mati dengan buaya juga. Kalau biasa main ular, mati dengan ular. Benda ni banyak berlaku. Tapi tidak semestinya. Tapi kebanyakan berlaku begitu. Contoh seperti mana berlaku dengan suka main binatang, mati sebab binatang. Suka mutu, mati sebab mutu lah. Main kereta, mati sebab kereta. Ramai berlaku macam tu. Tapi kita kena selalulah buat pekerjaan yang baik-baik supaya mati dalam keadaan baik lah. Jadi apa persediaan nak mati dalam keadaan baik? Saya ada beberapa amalan. Antaranya Nabi kata sebelum mati mengucap, sebutlah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi kata man qala la ilaha illallah summa mata ala zalika dakhala jannah. Siapa-siapa yang sempat sebut la ilaha illallah sebelum dia mati, lepas dia sebut tu dia mati, dakhala jannah, kau nak boleh masuk syurga. Maka nak sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ketika sakaratul maut, ini perlu pertolongan Allah. Masa tu sakarat ni mabuk mati dengan maksud tengah mabuk. Masa tu mari semua godaan. Ni fitnah terakhir sebelum kita mati meninggal dunia. Fitnah ni lah fitnah yang paling dahsyat sekali. Fitnah ni lah fitnah yang menentukan kita mati beriman ataupun kufur. Mari syaitan mari dekat kita, duduk tepi kita, dia berubah dengan dua wajah. Wajah ibu kita, wajah ayah kita, walaupun dah mati. Dia kata, mak, katakanlah Kristian tu betul, agama Nasara tu betul, agama Yahudi tu benar. Ikutilah ni mak kata ni ayah kata ni. Bila kita ni jenis iman yang lemah, kita percayalah pasal tu mak kita cakap. Tu. Maka kalau orang yang tak kuat iman, dia mengiyakan kata ibu dia, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab tu tipu daya lah sekali syaitan akan main ganggu. Sebab itulah kalau boleh masa nak mati sebut la ilaha illallah. Benda ni pula disebut dengan bantuan Allah dengan maksud bergantung kepada amal kita masuk buat atas dunia. Kalau kita jenis amal baik, kita jadi mudah rengam mulut nak sebut mengucap ketika mati. Kalulah jenis orang buat amal jahat, Allah Ta'ala tak redha hidup dia, walaupun sebutan la ilaha illallah tu mudah, tapi jadi berat untuk dia sebut, sehingga ada setengah mati tanpa tak boleh nak sebut. Berapa ramai berlaku macam tu. Ada setengah main ilmu sihir, ada setengah pakai guna syaitan dalam tubuh nak cantik lah apa mana, bila nak mati tak boleh, nak mengucap tak boleh. Walaupun anak mengajar ayah sebutlah la ilaha illallah, la ilaha, tak boleh nak sebut pasal Allah tak tolong dia. Maka amalan pertama nak selamat akhirat esok, ketika mati sakaratul maut, banyak sebut la ilaha illallah. Dan Nabi kata Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sabda Abdul Zikri la ilaha illallah. Maka banyaklah sebut zikir la ilaha illallah. Kena banyak sebut benda tu. Yang kedua, amalan sebelum mati. Apa dia? Amalan yang kedua, banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sebab sabit pada riwayat yang mana orang yang baca surah Al-Ikhlas ketika sakit dia, ketika nazak dia, lepas tu dia pun mati, maka Allah Ta'ala hindar dia daripada azab kubur, dan Allah Ta'ala akan papuh kedua tangan dia melintasi sirat dengan mudah. Yang ketiga, amalan boleh lakukan, amalkanlah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Amal surah Al-Mulk. Benda ni pernah berlaku, kita dah bahas dalam tafsir surah Al-Mulk dulu, yang mana ada sahabat Nabi SAW duduk di atas kubur. Maksudnya kawasan kubur ada wakaf, maka sahabat duduk 2-3 orang di atas kubur. Maka tiba-tiba terdengar daripada kubur orang membaca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sahabat tengok kiri kanan, tak ada orang pun duduk baca. Di kalangan mereka pun tak ada seorang pun duduk baca surah tu, tapi dengar daripada kubur. Maka sahabat pun pergi lapor kepada Rasulullah, beritahu kepada Nabi yang Muhammad, kami duduk atas kubur 2-3 orang,
Dan kalangan kami tidak seorang pun baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, tapi kami dengar daripada kubur ada yang baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi kata surah tu syafaat. Surah tu dapat beri syafaat kepada orang pembaca. Surah tu dapat mengelak daripada azab kubur, kata Nabi SAW. Amal selalu surah Al-Mulk. Batu masjid-masjid kita lepas solat isyak dia baca surah Al-Mulk. Kalau masjid kita tak buat apa, jangan mari ke pihak masjid, booking dah lewat, balik ke rumah buatlah amal tiap-tiap malam. Jadi satu amalan kita baca. Yang keempat, amalan sebelum mati apa dia? Antara mengelak daripada azab kubur sebagainya, iaitu mati malam Jumaat. Ya, orang yang dipilih Allah Ta'ala mati malam Jumaat, sabit pada riwayat dia akan ringan azab kubur, dilepaskan daripada azab kubur. Subhanallah. Jadi nak kira malam Jumaat di bila? Kata ulama, seperti masa saya belajar dulu, kata guru saja, bukannya malam Jumaat hari Khamis malam tu dikira malam Jumaat saja, tapi bermula daripada petang Khamis. Bila masuk waktu asar hari Khamis, berlalu sampai sebelum masuk Zuhur hari Sabtu. Dari siapa yang mati dalam tempoh tu dikira mati malam Jumaat. Faham? Panjang jugalah masa dia. Tu dapat kelebihan. Itu kata guru saya. Nama guru saya Tuan Guru Ustaz Sobri, anak kepada pengasas pondok terkenal. Tu dia kata. Masa tu saya duk catat lah apa dia cakap. Yang kelima, kalau nak selamat azab kubur apa dia? Itu orang mati syahid. Orang mati syahid perang fi sabilillah. Dan satu amalan saya nak kata, nak mudah ruh keluar ketika mati apa dia? Banyakkanlah bersugi. Ni bersugi ni untuk mudahkan ruh keluar ketika mati. Sebab ni benda ni pernah sebut dalam riwayat ketika Nabi SAW sedang nazak nak mati. Di mana? Di rumah Siti Aisyah. Ketika Nabi duduk di rumah Siti Aisyah, Nabi dah nazak nak mati dah. Masa tu Nabi duduk di atas riba Siti Aisyah. Nabi ambil qadah. Dan depan Nabi ada satu mangkuk air. Nabi pun ambil air tu lomo atas muka dia. Nabi rasa penat nak mati dah ni. Lepas tu bila kita tengok orang satu orang nak nazak, ambil air lomo dalam muka dia, biar kasih dia lega sikit. Pasal sakaratul maut ni, sakarat ni dia tengah mabuk, tengah berjuang nak mati dah ni. Masa itulah datang menantu Nabi dengan anak Nabi SAW, datang ziarah bapa dia Nabi Muhammad. Bila anak Nabi yang perempuan, menantunya ada, sambil masuk tu Nabi tertengok di tangan menantu dia ada kayu sugi. Kemudian Nabi minta kepada menantu dia, Nabi nak bersugi dengan kayu sugi tu. Maka Siti Aisyah pun menantu Nabi pun beri dekat Siti Aisyah isteri Nabi. Isteri Nabi lah ambil kayu sugi tu, dia pun gigit-gigit kasih lembut, maka dia berserah kepada Nabi. Di sini ada bekasan mulut isterinya beri kepada Nabi. Maka Nabi pun guna sugi tu, bentuk sugi, tak lama Nabi pun meninggal. Ada setengah ulama kata, kalau nak mudah ruh tu keluar, mati cepat, amalkan bersugi. Bersugi ni banyak manfaat dia. Allah. Tapi kita hari ni dimomokkan dengan keburukan tentang sunnah ni. Orang pandai buruk tentang sunnah akhir zaman ni. Pasal apa dia? Nak ikut sistem barat. Semua nak ikut sistem barat. Padahal sunnah ni lah ada keselamatan. Dalam sunnah ada kebaikan. Dalam sunnah ada kesihatan. Dalam sunnah segala-galanya duduk dalam sunnah. Tapi orang momokkan supaya tak mau ikut sunnah pasal benda tu Islam. Contoh sistem barat, orang Islam bila mandi kena jiruh air daripada kaki naik ke atas, baru sehat, baru dapat mengelak daripada demam. Sebab bila kita jiruh daripada kaki, dia naik, ada satu wap dalam badan ni, dia naik, kita akan rasa meremang tu. Last kali rasa di ujung ubung-ubung ni. Lepas bila kita naik slow-slow, dia naik meremang tu, yang tu boleh mengelak daripada demam tu. Emas lah. Tapi orang barat dia tak mahu macam tu. Dia pun buat shower, mandi ke atas dulu. Benda tu salah tak salah? Tak salah, cuma lari sunnah, lari channel tu saja. Dia faham dah? Lari channel. Tu dia. Batu kita jadi mudah demam dan sebagainya.
Gosok gigi sama juga. Bersugi buat macam ni. Orang barat dia suruh bersugi macam ni. Macam ni gosok gusi. Ada doktor gigi ni. Minta maaf lah. Nah, memang betul sunnah macam ni. Gosok kiri kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan macam tu. Lalu buat macam ni, gosok ni gosi kita. Nah. Minta maaf lah. Bukan yang ikut macam tawaf, macam tawaf Kaabah, bukan yang macam tu. Bukan, dia tawaf macam mana? Dia macam ni. Dia macam ni, macam ni. Macam ni. Boleh juga kita nak macam ni. Dia benda tu tak berdosa, ingat. Benda tu tak berdosa. Cuma sunnah Nabi buat macam tu, nak jaga gosi kita. Nak jaga gosi. Sebab tu kadang-kadang bila buat macam ni, gosi kita berdarah. Kenapa gosok gigi berdarah? Rupanya tak ikut sunnah. Sunnah macam ni saja. Tu. Dia faham tak? Banyak lagi sunnah Nabi. Apa dia lagi? Makan tangan kanan. Pasal apa dia tangan kanan? Pasal tangan kanan ni dia ada apa ni? Izin apa pun? Izin. Dia izin pula dah. Izinkan saya. Izin. Bagus. Perbetulkan. Dia ada benda. Dua-dua ni ada manfaat. Yang ni kata ulama, dan benda yang duduk di tangan kanan ni dia memudah menghancur makanan dalam perut kita. Ni benda tangan kanan. Benda tangan kiri, kenapa tangan kiri untuk basuh najis dan sebagainya? Kerana dia sesuai untuk menyucikan. Sebab tu tak boleh makan tangan kiri. Boleh tak makan tangan kiri? Boleh, makruh sajalah. Tak berdosa pun boleh. Lepas tu orang barat pun dia suruh kita makan dengan sudu. Makan dengan sudu dah. Pasal apa dia? Dia tak guna sunnah ni. Dia tak mau nak sentiasa lawan dengan sunnah. Islam suruh nipiskan kumis ni, misai ni. Janggut panjang. Orang barat dia panjangkan misai, janggut tak ada. Nampak beza-beza tu semua dia nak melawan je kerja dia. Orang barat ni. Allah Rabbina. Sebab tu kena amal sunnah. Jadi bersugi tu salah satu sunnah yang amat besar. Yang pertama, kelebihan bersugi, dia boleh cepatkan roh keluar. Yang kedua, bersugi boleh jadi otak bijak. Yang ketiga, bersugi boleh menyebabkan kita fasih dalam berbahasa. Kita fasih bercakap. Kita jadi lantang. Kita jadi lebih bersemangat. Kalau kita jenis orang yang suka buat perbentangan ataupun suka mesyuarat apa semua berdepan orang ramai, maka bersugi dulu. Dia jadi semangat. Ketika nak baca Quran, dia suruh pasih sebut Quran, bersugi dulu. Sebab getah yang pada sugi tu dia banyak manfaat pada rongga mulut ni, pada kesihatan. Ada ulama kata sunat kita bersugi, sambil bersugi, lepas bersugi isap dia punya kayu sugi tu. Kerana getah tu bila masuk dia perut, dia memudah menghadam makanan ni. Dan bersugi kalau kita pakai dia ketika peperangan, orang kafir tengok gerung. Benda ni pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Ada sahabat dalam kumpulan orang Islam, mereka tengah berehat. Masa tu orang Islam tengah bersugi, ambil kayu sugi tu bersugi dah. Mari risikan lagi pada orang kafir, tengok orang Islam tentera Islam buat apa ni. Dia tahu orang Islam nak serang dia orang, dia pergi risik. Macam kita FBI, mari FBI dia orang duduk risik orang Islam buat apa ni. Bila dia nampak tengok orang Islam duduk macam makan kayu sugi tu, dia kata itu tak boleh jadi ni. Dia pergi report kepada bos dia kan. Dia kata, bos, habis kita nanti, bos. Kita duk lawan ni satu golongan duk makan kayu, bos. Dia kata, kita duk lawan ni satu orang duk makan kayu. Abatah lagi manusia makan kita habis dah, bos. Takut dia kan. Dengan bersugi, orang kafir jadi takut. Pasal dia nampak orang Islam ni, oh lapar betul ni kalau perang ni, brutal ni. Tengok, sunnah tu dapat menggerungkan orang kafir. Dan orang kafir cukup takut bila orang Islam pakai pakaian sunnah. Dia takut. Lepas tu dia kata, nampak jubah pakai serban kurta Taliban, dia kata. Betul. Dia takut sangat pakai sunnah ni. Tapi kalau kita pakai biasa, pakai seluar, pakai baju biasa, dia tak takut apa? Tak takut. Betul. Automatik bila ikut sunnah, Allah datangkan kegerungan bagi musuh-musuh Allah. Ni Allah Rabbina. Itu kalau nak mati husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, yang penting beramal, iman kita kena mantap. Dan asalnya iman yang paling utama.
Sebaliknya, kalau kita mati dalam kekufuran, walaupun kita mukmin, nauzubillah, walaupun kita mukmin, akhir-akhir mati murtad, nauzubillah min zalik. Ada juga yang jadi begitu. Ni dipanggil mati dalam su'ul khatimah, mati dalam keadaan celaka. Allah nanti tidak beriman ni macam-macam cara lah. Antaranya tanda mati celaka ni, bila dia mati mukanya berubah jadi hitam. Nah, antaranya lagi bila dia mati, dia keluar satu suara yang cukup huduh. Suara ni ibarat seperti suara keldai. Antara suara paling tak sedap dan dulu pasal kedai. Pergi ke Mesir ke, pergi Arab Madinah ke, cuba cari kedai seko dah. Aku barang tu cekak tekuk dia sekali. Cekak bunyi dia tu. Memang huduh tuan-tuan. Sehingga ahli neraka kata Allah, suara ahli neraka pun seperti suara kedai, huduh sangat. Ni Allah dah, dia keluar suara ni meram dan keluar buih kat mulut dia. Itu tanda mati su'ul khatimah kata ulama. Dan ada setengah lagi mati dalam keadaan, orang mukmin mati dalam keadaan tidak sempat taubat, mati dalam keadaan maksiat. Yang ini dipanggil tahta masyiatillah. Orang ni kena serah kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala ampun dosa dia, itu kasih sayang Allah. Kalau Allah Ta'ala azab dia, itu keadilan Allah Subhanahu Ta'ala. Ini bagi orang mukmin yang mati dalam keadaan maksiat. Nah, sebab itulah kita dengan orang Islam, sesama orang Islam, nampak zahir, nampak macam mana pun, kita jangan putus hubungan. Walaupun kita nampak orang Islam tu jahat, orang Islam tu macam-macam lah perangainya, buruk dan sebagainya, kita hubungan sama Islam tetap kena hubung, jangan putus. Dan sehingga mana jangan putus hubungan, kalau orang tu mati, kita disyariatkan solat jenazah dia orang. Tu paling kurang pun Allahumma ighfir lahu, kita minta ya Allah apalah dosa si fulan, dan warhamhu, kasihankanlah, wa'afiyah, maafkanlah dia, wa'afiyatan, berilah keselamatan pada mereka. Ni maksudnya kita solat jenazah dengan maksud tidak mahu putus hubungan lah. Walaupun dia tu macam-macam, dia ni kaki curi telur itik orang nah. Tapi tetap kita kena sembahyang jenazah atas dia. Dan nak kata kita tak putus hubungan, ada lagi orang Islam doa hari-hari, Allahumma ighfir lana, Rabbana ighfir lana li ikhwanina allazina sabaku bil iman. Baik Tuhan kami, apalah dosa bagi kami semua ni sendiri dan dosa saudara kami yang beriman, dan berilah iman kami sebelum kami daripada mati. Kita minta selalu benda tu. Ni Allahumma, tengok hubungan kita tak putus walaupun macam-macam orang tu, orang tu baik, orang tu jahat. Tu kalau kita tengok satu orang dia mati dalam keadaan kufur, kita kata mati dalam kufur, mati dalam kafir dah dia ni nah. Haram, tak boleh cakap macam tu. Tak boleh. Dia ni ahli syurga lah. Tak boleh juga cakap macam tu. Tak boleh. Kita tak boleh cakap dia ni ahli neraka, dia ni ahli syurga. Tak boleh. Jadi kita ni nampak memandai-mandai pula. Kita ni bukan Tuhan. Banyak orang kata macam tu kan. Oh hebatlah Ustaz hari ni ahli syurga lah. Pandai. Pandai lah. Betul orang kata, setengah orang kata apa? Awak ni ahli syurga lah. Ingat syurga pakmu. Ada setengah kata macam tu. Ada setengah yang ni ahli neraka lah. Tak boleh. Sebab kita ni hamba Allah, kita tak boleh nak pandai-pandai. Tak boleh nak pandai-pandai. Kita kena duduk tangga tengah-tengah. Kita kena duduk kata harap-harap, semoga-moga. Kita kena setakat tu saja. Jadi awal surah ni Allah bersumpah sampai qad aflaha man zakkaha, sungguh dapat kemenangan, beruntunglah bagi mereka yang sucikan diri mereka, suci daripada kufur dan maksiat. Wa qad khaba man dassaha, dan telah rugilah mereka berlumur diri mereka dengan maksiat. Maksudnya mereka tidak beriman. Tu maksudnya mati tidak taubat, mati tidak beribadah, orang ni orang rugi, misbah kepada kufur dan orang yang tidak beriman dan mukmin yang asli. Baik, ayat ke-11, kazzabat samudu bitawaha. Jadi kalau riwayat Abbas dibaca dengan tidak idgham, kazzabat mati kata tu, itu riwayat Abbas. Kita lah duk baca macam tu. Kazzabat, kita bertita tu baru ambil samudu. Boleh faham dah? Tapi ada juga setengah riwayat dia
idghamkan. Ada setengah riwayat ataupun qiraah dia idghamkan. Kazzaba, ta tu dia masuk kepada sa, sebab dia benda tu sebutan nak sama. Maksudnya sa tu jadi sabdu hazah ta. Kazzabas samu, jadi gitu. Di mana ada setengah qiraat. Adapun qiraat kita baca dengan zahir, baca dengan jelas. Kazzabat samudu bitagwaha. Ini ilmu kaedah. Tapi walaupun ada setengah baca dengung, ada setengah baca zahir, tapi sebutan cara baca lain tapi makna sama saja. Makna tu penting sama saja. Tapi cuma bab tu ada qiraah. Qiraah ni ada berapa? Ada 7 qiraah ni. Walaupun qiraah baca lain-lain tapi makna sama. Ingat makna sama. Tu. Maksudnya kazzabat samu telah dustalah. Maksud telah dustalah, bakit bohonglah oleh siapa? Samud, kaum Samud. Kaum Samud ni dusta bagi siapa? Bagi rasul mereka. Bagi rasul mereka siapa? Rasul bagi kaum Samud itu Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh ni dia hidup selepas zaman Nabi Hud. Nabi Saleh ni selepas daripada Nabi Hud jauh lah. Umat Nabi Saleh ni dia sebelah Syam. Ingat, umat Nabi Saleh dia sebelah Syam, adapun umat Nabi Hud ni dia sebelah Yaman. Dia sebelah Yaman. Tu. Maka Allah Taala kata telah dustalah kazab ni telah dustalah kaum Samud bitagwaha, dengan sebab melampau mereka itu kaum Samud. Tagwa maksud teruk sangat, melampau. Dia satu umat golongan yang melampau. Itu maksudnya. Tagwa maksudnya melampau. Contoh ayat Quran, Allah Taala kata pada Nabi Musa, izhab ila fir'aun innahu tagha, kata Allah. Pergilah olehmu wahai Musa, setelah aku letak kamu sebagai rasul, lagi bawalah risalah aku ini, pergi menyampai pada Fir'aun innahu tagha, kata Allah, kerana Fir'aun ni teruk sangat, melampau sangat Fir'aun ni. Sebab itulah bitagwa, dengan guna berkata bitagwa daripada tagha ya tagha, maksudnya ada setengah riwayat kata macam ni, tuwaha, bukan ta tu bukan baris atas. Ada setengah qiraah baca tu dengan ta tu baris depan, tuwaha. Qiraah syazaz, qiraah syazaz dia baca tuwaha. Baca lain tapi makna sama. Adapun qiraah kita tawaha, ta tu baris atas. Tu. Bila Allah Taala guna perkataan ni, memang orang tu teruk. Tara ya tara maksudnya teruk sangat. Bila satu orang ni sangat teruk, dia sampai tak kenal orang. Bila teruk sangat sampai tak kenal orang. Bila perangai teruk ni memang tak kenal orang. Contoh yang mudahlah, contoh kita sakit teruk. Kita sakit teruk sampai kita tak kenal orang. Orang datang, anak datang melawat, adik-beradik datang melawat, kawan-kawan datang melawat, siapa tak kenal orang pasal sakit teruk sangat. Bila teruk sangat ni siapa tak kenal orang. Maknanya begitulah. Bila kita ni jahat terlampau teruk sangat, maka kawan-kawan pun dia gomong, kawan gomong ni, dia gomong habis. Ibu bapa dia gomong ni dia tak kira siapa. Pasal perangai dia teruk sangat. Ni Allah Rabbina. Maka kes ni umat Nabi Saleh AS dia mendustakan yang mana dulu dia tak pernah berdusta Nabi Saleh. Ketika Nabi Saleh ajak beriman, dia dusta macam mana? Dia kata, ya Saleh, kalau kamu ni rasul sungguh, buktikan kepada kami, keluarkan unta daripada celah batu, dia kata. Ini cerita kaum Samud ni, kalau betul lah kamu ni rasul, bukti pada kami keluar seekor unta daripada celah batu. Benda ni tak boleh nak buat lah, pasal kita ni hamba biasa. Kita bukan Tuhan, tiba-tiba nak keluar batu, betul tak? Begitulah siapa-siapa pun bila minta tolong keluarkan mata telinga daripada batu, kita kata susahlah. Jadi sebab mereka ni teruk, mereka ni ganas, sanggup dia minta kepada Nabi tunjuk bukti keluar seekor unta daripada batu, kononnya nak beriman. Mari bukti dulu ya Soleh,
Jadi Nabi Saleh AS ni disebabkan nak ambil hati, nak tarik mereka supaya beriman, maka Nabi Saleh AS pun berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa supaya buat keluar betul-betul unta daripada celah batu. Tu tujuannya bukan nak menunjuk, tujuannya nak tarik dia orang ni supaya beriman dengan Nabi Saleh AS. Tu saja. Bila berdoa, keluar sungguh unta daripada batu tu. Bila keluar unta daripada batu, tidak beriman juga. Ni perangai, dia ada satu perangai. Zaman kita pun ada perangai macam ni. Zaman kita perangai macam ni, siapa dia? Golongan Wahabi. Dia hentam kita ahli sunnah, dia kata macam-macam ahli sunnah dah. Itu bid'ah, ini bid'ah. Lepas tu dia kata, "Kok mari dalil? Mana dalil kamu buat amalan macam ni?" Bila kita beri dalil, tak boleh nak terima juga. Ni masalah ni, masalah ada zaman sekarang ni. Rupanya ada. Rupanya benda ni berlaku pada kaum Nabi Samud dulu. Bukan Nabi Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Allah Rabbi. Jadi nak kata mereka ni memang takwa, mereka ni teruk sangat. Bila keluar unta tu, mereka pun tak mau juga beriman dengan Nabi Saleh AS. Bila dah keluar unta, susah pula nak jaga unta tersebut. Susah pula nak jaga unta. Pasal apa dia? Zaman tu umat dia satu kampung, dia ada telaga sebutir. Dia ada satu telaga, yang mana air telaga tu orang ramai duk pakai, duk bela binatang, duk pakai telaga tu lah, duk tanaman pun telaga tu lah. Manusia semua orang kampung duk pakai telaga tu lah. Tapi bila keluar unta, terpaksa lah telaga tu untuk disediakan untuk minuman unta saja. Tak boleh berkongsi dengan orang lain. Hari pertama, hari untuk unta. Hari kedua untuk unta. Asyik untuk unta saja. Kalau betul nak air, boleh ganti dengan air susu unta. Kalau siapa nak air, nak guna air, pergi perah air susu unta sebagai ganti. Tapi bila lama kelamaan, mereka tak tahan. Hari pertama unta, kedua unta. Pasal mereka ni duk bela binatang juga, terpaksa guna air tu juga. Bila mereka ni tak tahan, mereka ni buat rancangan nak bunuh unta tu. Bila nak buat rancangan nak bunuh unta, maka Nabi Saleh AS pun teguh kepada mereka, jangan kamu kacau unta ni, jangan kamu cederakan unta ni. Kalau kamu cedera, kamu akan terima azab, kata Nabi Saleh. Tapi disebabkan mereka ni ingkar, mereka pun ganggu juga unta tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka tagwah. Disebabkan mereka ni tagwah teruk sangat, mereka berdusta akan rasul mereka. Bitagwah, mereka tu melampau Samud tu, maka dia mendapat hukuman Allah pasal mereka tak beriman. Lepas tu macam mana? Mereka pun sorok di mana-mana. Bila unta mari dekat dengan telaga, dia pun pegang kaki unta, dia pun sembelih. Dia pun sembelih. Maka mati unta Nabi Saleh sana. Lepas tu turun azab. Azab apa dia? Azab saihah azimah. Satu tepikan Jibril alaihissalam. Sekali dia tepik gempa bumi habis. Mati habis kaum-kaum Samud. Sehingga tinggal hanya orang beriman. Lebih kurang 4,000 orang beriman saja yang tinggal. Hak lain semua habis. Ini nak beritahu kepada kita bila Allah Ta'ala turun bala, semua orang tak boleh lagi. Tak kira beriman, tak kira tak beriman. Macam kita sekarang lah. Orang buat maksiat seorang tu je, tapi habis kena turun bala. Orang beriman pun kena juga. Ni bila Allah Ta'ala dulu bila buat salah, automatik Allah Ta'ala balas tu. Sebab tu melampau ke Samud ni, sehingga mereka pada Rasul pun mereka tak percaya. Bila datang Rasul, dia kata Rasul ni gila. Dia tuduh Rasul tu gila, supaya orang lain ni pun tak boleh ikut Rasul tersebut, tak boleh terima Rasul. Sebab tu dia tuduh Rasul tu gila, supaya orang lain pun jangan ikut. Dah lah dia tak beriman, dia nak ajak orang lain supaya tidak beriman dengan Nabi-Nabi dulu. Dia cari jalan nak jatuhkan orang. Terus duk rasa dengki dengan orang. Masa hidup orang dengki ni, dia susah dalam dunia. Sebab tu hidup kita jangan dengki dengan orang. Susah hidup kita dunia. Pasal apa dia? Kita akan habiskan masa nak cari jalan supaya nak jatuhkan orang. Ada pun orang yang tengah kena dengki, relax je, minum air kopi, cicah biskut Mary, relax je. Tapi orang yang dengki ni, ibarat dia balik batu pada musuh, batu tu terpelanting kena mata dia, akhirnya dia buta. Ni kalau orang suka dengki, hidupnya tak tenang, duk fikir rancangan macam mana nak musnah orang ni. Tak tenang hidup. Cari jalan nak jatuhkan orang.
Atas dunia tak kena dah, akhirat kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ni nafsu kita. Nah, jadi nak kata melampaunya, dengan maksud melampau di sini, kaum Samud dia tidak beriman dengan Rasul dan dia sembelih unta mukjizat Nabi Saleh alaihi wasallam. Ini cerita Nabi Saleh. Kemudian Allah Taala kata idzin ba'atsa ashqaha. Allah Taala idzin ba'atsa ashqaha. Asal perkataan iz, asalnya iz. Nah, tapi dibaca idzin ba'atsa. Pasal apa dia? Didengung pasal za bertemu dengan nun mati. Bila bertemu dua mati, maka harakatil takhuluf, maka dibaca idzin ba. Kalau tajwid nun mati bertemu dengan ba dipanggil apa dia? Untuk je iklab. Cara baca iklab ni kita slow ambil huruf mim. Sebab tu ada mim kecil atas tu. Idzin sebut za dulu bagi bawah, lepas tu baru ambil mim slow. Idzin ditukarkan nun, dengulah. Baca mim ditukarkan nun, dia situ tulis nun di bawah, tapi atas tu mim. Dia mana? Ni dipanggil iklab. Tapi kita jangan ambil mim terus. Idzin tak boleh ambil mim terus. Kita ambil za tu bari bawah, idzin dengung dulu, baru ambil mim dulu. Idzin cuma tukar jadi mim. Nun tu tadi tukar jadi mim, ambil mim tu slow. Baca biar tinggal, jangan tutup mulut. Itu bagi dengung. Kita kena tinggal ruang udara sehelai kertas. Itu kata guru saja. Cara nak ambil iklab. Idzin biar ada selai kertas boleh lalu. Idzin tu. Nama dia iklab. Ini dalam tajwid lah. Dia mana? Idzin ba'asa ashqaha. Ketika bersegera oleh orang terlebih celaka. Allah ashqa. Allah guna perkataan ashqa, celaka. Bagi siapa? Kepada mereka sembelih anak unta Nabi Saleh. Allah Ta'ala guna bahasa ashqa isim tafdhil. Kalau syaqawah celaka, syaqiyun maksudnya celaka, ashqa yang amat celaka kata. Maksudnya apa dia? Orang Melayu bila guna perkataan celaka ni bila dia nak marah. Bila nak marah sangat, mana-mana orang bila nak marah dia guna perkataan kesal. Contoh, lembu dia kata anjing. Padahal lembu menatah anjing ni. Padahal lembu duk menitah tu. Itu nak katanya bila marah sangat ni keluar satu perkataan yang kesat. Contoh Allah Ta'ala kata kalimah celaka. Ni nak gambar kepada kita tuan-tuan, Allah tidak ada marah sangat sehingga menggunakan perkataan ashqa. Orang sebelih untuk Nabi Saleh alaihi wasallam ni ashqa, celaka kau sama. Allah marah sangat. Dalam banyak-banyak kaum Samud tu ada yang paling celaka sekali. Siapa dia? Iaitu yang sebelih untuk Nabi Saleh. Tu ilal aqriha nadah. Dia pergi potong tekuk, dia pergi sembelih anak unta sampai sana, dia tu paling celaka sekali. Ada disebut dalam Quran siapa yang sembelih unta Nabi Saleh ni, nama dia Huda bin Salib. Huda anak Salib, Huda bin Salib. Dialah yang tukang sembelih unta Nabi Saleh alaihi salam. Jadi tuan-tuan, kenapa disebut dalam ayat tadi kaum Samud? Padahal yang sembelih tu Huda, seorang je buat kerja. Tapi disebut habis kaum Samud. Celaka kaum Samud pasal yang sembelih tu nama Huda bin Salib. Pasal orang ramai kaum Samud itulah yang sokong Huda sembelih kaum Samud tu. Batu Allah Ta'ala sebut dalam Quran celaka kaum Samud. Patutnya celakalah Huda tu. Tapi tak sebut umum, celakalah kaum Samud sebab kaum Samud lah pergi duk sokong Huda duk sembelih tu. Ni. Jadi Huda tu jadi berani pasal ada orang sokong. Begitulah bila nak buat jahat. Kita buat jahat pada orang pasal ada sokongan. Maka keluar satu kaedah marradha maksiati maksiatun, siapa yang redha atas maksiat dia pun maksiat. Kita tukar sokong pun orang tu sembelih buat dosa, kita pun dapat saham dosa juga. Pasal disebabkan kita orang tu semangat buat dosa. Boleh faham dah? Tu.
Ada dalam tafsir kata Huda ni dia satu orang tubuh halus saja, kecil saja tubuh dia. Tubuh yang halus, sifat dia rendah, warna kulit kelabu. Maksudnya bukan kulit putih sangatlah. Kulit sama mata lebih kurang orang Arab kan. Panah bumi dah panah. Dan cara dia macam mana dia sembelih unta tu? Dia sorok mana-mana, bila unta tu sampai dekat kawasan telaga tu, dia pegang kaki, dia tebah kaki tu. Tak tahulah dia wrestling ke taekwondo, tidak tahulah. Sebab unta Nabi Soleh ni besar tuan-tuan. Unta Nabi Soleh ni besar. Bila dia pegang kaki, dia perebah unta tu, dia ambil pisau, dia sembelih. Lepas dia sembelih, daging tu dia bagi kepada kawan-kawan dia orang, lepas tu dia makan. Pasal nak marah sangat, pasal mereka lepas ni mereka nak ambil balik telaga tu. Lepas ni tak berkongsi dah lah. Lepas tu lah Nabi SAW ada tanya. Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, Asqa awwali, siapakah yang terlebih celaka? Nabi kata, orang yang bunuh unta Nabi Soleh, yang tu lebih celaka, kata Allah. Ni. Maka bila mereka tu makan, dia bagi ramai-ramai daging unta Nabi Soleh tu. Pasal unta dia besar, banyaklah daging. Bila bagi ramai, Allah Ta'ala pun marah kepada mereka. Allah datang malaikat Jibril, terpik dengan terpik yang cukup kuat. Bila datang satu tepikan cukup kuat, sauhah azimah, mari gepar bumi, habis ranak, habis dia orang mati, habis berkelipang habis. Allah, ni cerita pasal Nabi Soleh alaihi salam dikaitkan dengan ayat ni. Dia faham dah? Ni panjang lagi kita ni mengenai ayat ni. InsyaAllah kita berhenti dulu pada ayat yang ke-13. Faqala lahum Rasulullah hinaqatallahi wa suqiyaha. InsyaAllah setakat tu dulu, nanti kita akan sambung kembali. Dah, tanda. Ada soalan ke nak tanya insyaAllah? Ada soalan ke? Baik. Hari Khamis, kita petang Khamis lah, bermula daripada asar hari Khamis berlalu sampai sebelum waktu zuhur hari Sabtu, sampai zuhur lah, zuhur hari Sabtu tu lah. Siapa mati dan tempoh tu kira malam Jumaat. Kategori malam Jumaat itu kata guru saya lah. Nah, tapi benda ni kena banyak berdoa dengan Allah. Nah, insyaAllah. Apa tu? Tak ingat dah, lupa dah Ustaz ni. Solat Isra tu berlaku khilaf ulama. Ada setengah ulama kata dia waktu lain, ada setengah ulama kata Isra termasuk waktu duha. Tapi ada setengah berpandangan, tengok balik kepada mufti, kata tak silap saya, dia kira Isra ni waktu yang masih waktu tahrim, waktu yang diharamkan solat. Dia ada waktu selepas waktu subuh tu kan. Tapi ada setengah juga pandangan kata Isra tu waktu lain, bukan waktu duha, tapi waktu Isra lepas waktu subuh tu. Dia ada berapa minit selepas subuh tu? 16 minit selepas subuh tu kan. Lepas syuruk subuh pula, lepas syuruk. Tu. Biasa jangan ikut sangat waktu jam masjid ni. Kadang-kadang waktu jam masjid tik. Kadang-kadang tak duha lagi dah solat dah. Tu. Kita kena tengok waktu semasa macam mana. Benda ni bergantung kepada pandangan ulama. Benda tu berlaku khilaf sebenarnya. Ada setengah ulama kata boleh kita solat isyraq, boleh. Benda tu berlaku khilaf. Terpulang kepada tuan nak amal yang kaum yang katakan isyraq tu masuk dalam waktu duha ataupun sebelum masuknya waktu duha. Terpulanglah. Yang tu. Bila kata khilaf ni rahmat bagi kita. Jangan duk bergaduh lah benda tu. InsyaAllah kita mantapkan ilmu lagi, lebihkan lagi supaya amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Yang itu tanya apa yang bawa singgah sana singgah sana. Oh, Ustaz tak ada kaji lagi. Dah, minta maaf. Sebab Ustaz benda tu fakta kan. Takut salah sebut pula. Nah, minta maaf lah. Okey. Solat musafir sebelum Isra. Okey. Nak jam qasar lah. Okey, macam ni. Maksudnya kita nak musafir ni. Batu solat sunat musafir. Okey, kita kena tengok. Dia ada waktu tahrim.
Waktu tahrim ni bila? Waktu haram selepas solat subuh kan. Bila kita lepas solat subuh, selepas solat subuh tu boleh, bukan selepas syuruk kan. Selepas solat subuh, fardu subuh, start situ haram mengerjakan sebarang solat yang tidak dibenarkan, kecuali ada solat-solat tertentu. Contoh solat dibenarkan, solat dalam waktu tahrim. Contoh seperti solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid solat kerana bersebab lah, masuk masjid dulu, betul tak? Yang kedua solat jenazah. Jenazah bila? Selepas dimandikan, waktu dia. Yang ketiga solat qada, boleh buat bila-bila masa, walaupun waktu tahrim boleh buat. Tapi selain daripada solat disebut tadi, contoh solat sunat biasa tu, tak boleh dijatuhkan pada waktu tahrim tersebut. Kita tengoklah, kalau waktu tu masih lagi waktu tahrim, maka tak boleh kita solat sunat musafir ke apa benda, tak boleh lah. Kecuali lepas waktu tahrim tu boleh kita nak solat musafir dan sebagainya, tak ada masalah. Kita tengok waktu tahrim tu. Bukan pada waktu isra' tu, kita tengok pada waktu tahrim. Setakat mana waktu tahrim yang diharamkan solat. Solat sunat biasalah yang tak boleh. Jalan di situ. Soalan seterusnya. Apa ini? Ratu Balqis tak apalah, nanti besar Aceh. Nah, ada lagi? Tak ada? Jelas? Jelas yang tu? Tengok waktu tahrim lah. Kalau Isra' tu macam mana dah. Benda tu berlaku khilaf sebenarnya waktu Isra' ni, waktu khilaf lama. Tengok fatwa, saya pun tak sempat ada rujuk fatwa lagi. Dia ada keluar fatwa terbaru masalah Isra' ni, ada keluar fatwa. Wallahu ta'ala bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa fa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi